Dakah Malaysia, sebuah negara yang begitu makmur. Pada musim bunga tahun 2024, sekumpulan pegawai awam dari Prancis melawat Malaysia untuk mengkaji dasar perbandaran negara itu. Namun, sebelum berangkat, mereka telah mendengar bahwa Malaysia merupakan sebuah ekonomi dengan beban hutang yang agak besar, dan secara diam-diam, mereka memandang rendah negara ini. Salah seorang daripada mereka, seorang pegawai wanita bernama Mari, juga mempunyai tanggapan yang suram tentang Malaysia dan tiba di negara itu tanpa sebarang jangkaan tinggi. Walau bagaimanapun, selepas menyelesaikan kajian mereka di Malaysia, ketika berjalan-jalan di kawasan Bukit Bintang yang sibuk, dia tiba-tiba menyadari orang di sekelilingnya, serentak mendongak ke langit. Apa yang mereka lihat? Tertanya-tanya, Mari turut mendongak ke arah langit di atas Bukit Bintang. Serta-merta, dia terdiam. Apa ini? Rakan-rakannya yang perasan akan riak terkejutnya, turut mendongak dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Jadi, Malaysia sebenarnya sebuah negara yang begitu makmur. Pemandangan yang disaksikan oleh para pegawai awam Prancis itu serta-merta meruntuhkan image Malaysia yang mereka bayangkan sebagai sebuah negara yang dibelenggu hutang. Mari kita ikuti kisahnya. Sekumpulan pegawai awam Prancis datang ke Malaysia untuk menyelidik dasar perbandarannya. Kebanyakan daripada mereka sebelum ini menganggap Malaysia sebagai sebuah ekonomi yang menanggung beban hutang yang berat dan mempunyai tanggapan yang kurang baik. Protagonis kita, Mari, adalah salah seorang yang berpegang pada prasangka ini. Mari ialah seorang pegawai awam kanan berusia 34 tahun yang berkhidmat di Jabatan Dasar Perbandaran Prancis. Sejak kecil, dia tinggal bersama neneknya di kawasan luar bandar. Sebagai seorang yang tekun belajar, bukan sahaja negara asing, malah ibu negaranya sendiri, Paris, dirasakan begitu jauh. Dia tidak pernah keluar negara dan tidak berpeluang untuk mendalami budaya dan kehidupan di seberang laut. Kali ini, sebagai sebahagian daripada program latihan, Mari akan menyertai rakan-rakan sekerjanya yang lebih senior dalam satu lawatan sambil belajar ke Asia. Destinasi pertama mereka adalah China. Sebagai seorang yang teliti, Mari telah membaca bahan rujukan yang diberikan dari awal hingga akhir dan mengkaji dasar perbandaran China dengan sepenuhnya sebelum bertolak. Namun, pengalamannya di sana sangat berbeza. Adakah ia benar-benar berbeza daripada apa yang tertulis dalam bahan rujukan? Setelah tiba di China, dia mendapati satu demi satu maklumat yang tercatat dalam bahan rujukan sama sekali tidak sama dengan realiti. Pengalaman ini membuatkan Mari sadar bahwa maklumat bertulis tidak semestinya mencerminkan keadaan sebenar di lapangan. Oleh itu, dia mula berasa ragu-ragu terhadap destinasi seterusnya Malaysia. Tak mungkin ia akan sama seperti yang tertulis dalam bahan rujukan, bukan? Akibatnya, dia langsung tidak bersemangat untuk membaca bahan rujukan mengenai Malaysia yang telah diedarkan. Dengan itu, dalam keadaan hampir tidak bersedia, dia menaiki pesawat menuju ke Malaysia. Tanggapan Mari terhadap Malaysia adalah ia sebuah negara yang agak miskin. Mari pernah menonton laporan berita di Prancis yang menyatakan bahwa kerajaan Malaysia menanggung hutang yang banyak. Dia berpikir, Malaysia yang dibelenggu hutang pastinya secara keseluruhannya sebuah negara yang miskin. Selain itu, dalam satu rancangan televisyen yang lain, diperkenalkan semangat menghargai barangan terpakai di Malaysia, di mana terdapat budaya tidak membuang barang yang masih boleh digunakan. Mendengar ini, dia berpikir, itu pasti karena mereka miskin. Jadi mereka terpaksa berjimat cermat. Satu lagi program melaporkan bahwa di Malaysia, gaji adalah rendah walaupun waktu kerja panjang. Dengan gaji yang begitu rendah, pasti ramai rakyat Malaysia hidup dalam kesempitan ekonomi. Fikir Mari sendirian. Lebih-lebih lagi, Mari teringat pengalamannya pertama kali menjejakkan kaki ke sebuah kedai 1 euro semasa baru tiba di Paris. Semua barangan di kedai itu berharga 1 euro. Yang membuatkan matanya terbeliak karena terkejut pada masa itu. Bolehkah ia dijual semurah ini? Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Seorang rakan yang bersamanya memberitahu, di Malaysia ada kedai yang lebih hebat, kedai serbaneka RM2. Mari berkata dengan riak tidak percaya. Maksudnya, mereka menjual pelbagai barangan dengan harga lebih kurang 50 sen euro, walaupun tidak lebih murah. Kemampuan untuk menawarkan pelbagai jenis barangan pada harga sedemikian membuatnya sukar untuk percaya. Betapa miskinnya kehidupan rakyat Malaysia. Fikirnya, penuh dengan keraguan. Harga barang di Malaysia murah. Jadi dalam era persaingan antara bangsa yang sengit ini, ia pastinya sebuah negara yang miskin, begitulah keyakinannya. Kemudian, apabila disahkan bahwa dia akan ke Malaysia, prasangka ini terus menguasai pikirannya.
Image negara berhutang yang didengarinya dalam berita dan isu gaji rendah, serta waktu kerja yang panjang, semakin mengukuhkan pandangannya. Apabila ketuanya Moro memberitahunya tentang lawatan ke Malaysia, Mari terkejut dan berkata, "Tunggu sekejap, adakah kita benar-benar akan pergi ke tempat seperti itu? Adakah ia selamat?" Ketua itu menjawab dengan nada sedikit hairan. "Kamu akan tahu apabila tiba di sana." Namun, kebimbangan Mari tidak hilang. Dengan perasaan cemas dan gemetar, Mari menaiki pesawat ke Malaysia. Sebaik sahaja Mari tiba di Malaysia dan melangkah keluar dari Balai Ketibaan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, dia terpana dengan kebersihannya. Di lapangan terbang luar negara, adalah biasa melihat sampah bertaburan di lantai, dan Mari sudah terbiasa dengannya. Mungkin di Malaysia pun sama saja, pikirnya pada mulanya. Namun, apa yang dilihatnya adalah sebuah dewan yang luas dan bersih tanpa secebis sampah pun. Bagaimana tempat yang begitu luas dan ramai orang ini boleh dijaga sebegini bersih? Dia berasa hairan, lantainya digilap berkilat, dan setiap kerusi serta meja kelihatan seolah-olah baru dibersihkan, membuatkan Mari hanya mampu berasa kagum. Ketika menuju ke kawasan tuntutan bagasi, Mari sekali lagi dikejutkan dengan layanan teliti yang unik di Malaysia. Semua bagasi yang keluar dari sawat penyampai diletakkan dengan pemegangnya menghadap keluar. Ini adalah untuk memudahkan para penumpang mengambil bagasi mereka dengan segera. Tidak sangka mereka memberi perhatian kepada perincian sekecil ini, kata Mari tanpa sadar. Di lapangan terbang negara lain, bagasi sering dicampak sewenang-wenangnya, malah tidak jarang ia rosak. Tetapi di sini, setiap bagasi seolah-olah dijaga seperti harta karun. Kebersihan, kecekapan, dan rasa hormat yang mendalam terhadap para pengunjung yang dirasainya di seluruh lapangan terbang meninggalkan kesan yang mendalam pada Mari tentang layanan pertama Malaysia. "Inilah cara Malaysia menyambut kami, para pelancong asing," katanya, berasa amat terharu. Semasa menaiki bas dari Kelia ke pusat bandar, Mari sekali lagi terkejut. Bahagian dalam bas itu bersih seperti bas baru dan tersusun rapi. Tiada secebis sampah pun dijumpai di lantai. Adakah ini benar-benar bas awam? Mari meragui penglihatannya. Bukan itu sahaja, semasa menaiki bas, pemandu bas menyapa setiap penumpang dengan mesra. "Selamat datang." Senyuman pemandu itu menghangatkan hatinya. Macam penyambut tetamu di hotel mewah, kata Mari tanpa sadar. Apabila bas memasuki Lebuh Raya, Mari menjadi sedikit berwaspada. Ini karena di negaranya, pemanduan akan serta-merta menjadi kasar dan bergegar sebaik sahaja memasuki Lebuh Raya. Namun, bas di Malaysia bergerak dengan sangat lancar, hampir tidak terasa gegaran. Pemanduan pemandu itu sangat cermat. Tiada brek mengejut atau selekoh tajam, dan sentiasa stabil. Di Perancis, membunyikan hon dan memecut adalah perkara biasa. Mari terharu dengan teknik pemanduan yang profesional ini. Kemudian, apabila bas tiba tepat pada masanya di perhentian berhampiran hotel, dia juga kagum dengan ketepatan masa pengangkutan awam Malaysia. Begitu selesai dan menepati masa, sukar dipercayai. Pengalaman perjalanan yang indah ini benar-benar menawan hatinya. Setibanya di hotel, sebaik sahaja Mari melangkah masuk ke lobi, dia sekali lagi menyaksikan pemandangan yang menakjubkan. Seluruh kaki tangan di kaunter penyambut tetamu serentak tersenyum dan berkata kepadanya dengan lembut, "Selamat datang, semoga perjalanan Anda menyenangkan." Senyuman mereka amat mengejutkan bagi Mari, karena di hotel-hotel Perancis adalah biasa bagi kaki tangan kaunter menyerahkan kunci dengan muka tanpa ekspresi. Inilah kemesraan rakyat Malaysia, fikir Mari. Kejutan berterusan sebaik sahaja dia masuk ke bilik. Tuala berwarna merah jambu yang hangat, kelengkapan dandanan diri yang tersusun rapi. Apabila membuka almari, baju tidur dan selipar yang selesa juga disediakan dengan teliti. Di Perancis, kelengkapan setaraf ini mungkin hanya terdapat di hotel-hotel mewah. Tak sangka hotel biasa seperti ini pun ada, kata Mari dengan kagum. Apa yang paling mengejutkannya ialah tandas. Bukan sahaja tempat duduk tandasnya dipanaskan, malah di sebelahnya terdapat panel kawalan untuk bidet elektronik, lengkap dengan fungsi semburan air suam. Macam mana nak guna nih? Mari melihat panel kawalan dengan keliru. Walaupun begitu, dia perlahan-lahan terpesona dengan fungsi dan kebersihannya, dan tidak dapat menahan diri daripada memuji. Tandas di Malaysia memang nomor 1 di dunia. Keesokan paginya, Mari dan rombongannya melawat jalan-jalan di Kuala Lumpur. Apa yang mereka lihat ialah pemandangan jalan yang bersih di mana-mana sahaja mereka pergi. Tiada secebis sampah pun. Laluan pejalan kaki dan jalan raya ditar dengan begitu rata dan kemas. Kenapa bersih sangat? Hampir tak nampak tong sampah pun, kata Mari dengan hairan.
Selain itu, apabila lampu isyarat bertukar merah, Marie dan rombongannya berhenti dan memerhati sekeliling. Di Prancis, apabila aliran trafik kurang, kebanyakan orang akan melintas jalan tanpa mengendahkan lampu merah. Namun, di Malaysia, semua orang di sekelilingnya dengan tenang mematuhi isyarat lalu lintas. Betapa berdisiplinnya mereka. Inilah budaya masyarakat Malaysia yang mementingkan ketertiban, fikir Marie. Semasa kajian mereka, ketika berjalan melalui kesibukan Bukit Bintang, Marie menyadari bahwa orang di sekelilingnya, semua sedang mendongak ke atas. Apa yang semua orang tengok? Dengan rasa ingin tahu, dia turut mendongak ke arah atas sebuah bangunan. Ternyata, di sana terdapat sebuah animasi 3 dimensi 3D, gergasi yang kelihatan begitu hidup. Tak mungkin, memaparkan iklan yang begitu realistik di bangunan di tengah bandar? Ini terlalu menakjubkan. Marie berdiri kaku karena terkejut. Rakan-rakan sekerjanya dari Perancis juga sama terkejut. Dengan mulut ternganga dan riak muka tidak percaya. "Hei, adakah itu benar?" bisik seseorang. Karena ingin tahu, mereka bertanya dengan kuat dalam bahasa Inggris kepada orang ramai. "Maaf, apa sebenarnya ini?" Seorang yang paham bahasa Inggris menjawab, "Oh, itu iklan 3D tanpa cermin mata." Marie dan rombongannya tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. "Hah? Ini iklan? Kenapa ia begitu realistik?" Di Prancis, jalan-jalan juga dipenuhi dengan iklan. Tetapi mereka tidak pernah melihat iklan digital berskala besar dan secanggih ini. Marie teringat akan pemandangan di Cina yang dilawatinya sebelum ini. Banyak sudut jalan hanya ditampal dengan papan tanda pudar dan poster lusuh, memberikan gambaran iklan yang usang dan ketinggalan zaman. Berbanding dengan itu, betapa canggihnya iklan di Malaysia, pujinya. Realisme dan impak image 3D yang dipaparkan di hadapannya membuatkan image Malaysia sebagai sebuah negara miskin di dalam hatinya mula runtuh. Mampu menghasilkan iklan seperti ini, teknologi Malaysia memang hebat, bisiknya. Kemudian, dia mula meragui prasangkanya sendiri. Adakah ini benar-benar negara yang dibelenggu hutang? Kajian diteruskan. Marie terasa ingin ketandas, tetapi dia menahannya seketika. Ini karena, walaupun di Prancis, dia coba mengelak menggunakan tandas di tempat yang tidak dikenali. Tandas di Prancis selalunya tidak mempunyai tempat duduk, dan dalam keadaan begitu, seseorang terpaksa mencangkung. Lantai dan dindingnya kotor, dan kadang-kadang dia terpaksa berputus asa untuk masuk karena terlalu tidak bersih. Perlu ada keberanian untuk masuk ke tandas awam. Namun akhirnya dia tidak dapat menahannya lagi. Marie memutuskan untuk pergi ke tandas awam. Sebaik sahaja melangkah masuk, Marie terkejut. Tak sama macam yang saya sangkakan. Tandas awam di Malaysia tidak memerlukan keberanian. Lantainya digilap berkilat, tempat duduk tandasnya bersih, dan setiap sudut dibersihkan dengan teliti. Di Malaysia, kemana saja dia pergi, tandasnya santiasa dijaga dengan baik. Marie terharu dengan kebersihan itu, malah meragui, adakah benar setiap tempat sebersih ini? Selain itu, di dalam tandas, dia juga melihat reka bentuk yang mesra pengguna, seperti tempat duduk bayi dan cangkuk, untuk menggantung barang. Reka bentuknya dibuat supaya tidak menyusahkan walaupun membawa anak kecil atau banyak barang. Marie kagum dengan kelengkapan yang sempurna dan memuji, tandas ini begitu bersih dan mudah digunakan, macam tandas hotel mewah. Selepas itu, Marie dan rombongannya memutuskan untuk menaiki LRT di Kuala Lumpur. Di platform, sudah ramai orang berkumpul dan agak sesak. Namun, yang menghairankan, tiada seorang pun yang memotong barisan atau coba naik tanpa beratur. Sebaliknya, semua orang beratur dengan teratur dan menunggu LRT dengan senyap. Pemandangan itu membuatkan mata Marie terbeliak. Kalau di Prancis, sebaik sahaja pintu dibuka, semua orang akan saling menolak untuk naik, katanya. Dengan nada terkejut, setelah menaiki kereta api, satu lagi pemandangan yang mengejutkan terpapar di hadapannya, kesunyian di dalam gerabak, para penumpang dengan senyap melayari telepon bimbit mereka, atau membaca buku, seolah-olah semua orang menghormati ruang orang lain. Apa yang paling mengejutkannya ialah melihat orang tidur di dalam gerabak. Di Malaysia, ramai orang tidur dengan nyenyak walaupun di dalam pengangkutan awam. Di Perancis, tidur di dalam kereta api atau bus adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan karena Anda akan serta-merta menjadi sasaran penyeluk saku. Di Perancis, Anda perlu sentiasa berwaspada di dalam pengangkutan awam dan tidak melepaskan pandangan daripada barangan Anda. Namun, di Malaysia, orang ramai kelihatan santai seperti di rumah sendiri. Melihat pemandangan itu, Marie merasakan tanggapannya telah berubah. Betapa selamatnya negara ini. Dia amat kagum dengan pengangkutan awam Malaysia yang senyap dan penuh dengan rasa selamat. Selepas turun dari LRT dan berjalan di jalan-jalan Kuala Lumpur pada waktu malam, bandar itu masih penuh dengan kehidupan.
Lampu neon yang berkelip dan orang ramai yang lalu lalang menarik perhatian Marie. Tetapi apa yang paling menarik perhatiannya ialah kelibat wanita muda yang berjalan sendirian dengan tenang pada waktu malam. Mereka memegang telepon pintar, mendengar musik dengan fon telinga, dan berjalan dengan selesa di jalanan. Di Perancis, berjalan sendirian pada waktu malam sangat berbahaya, apatah lagi dengan telepon pintar di tangan yang mudah menjadi sasaran pencuri. Tiada siapa yang akan berbuat demikian. Marie berasa terkejut. Kemudian, setelah kembali ke hotel, salah seorang ahli pasukan, Sophie, tiba-tiba kelihatan cemas sambil menyelongkar bagnya. Kenapa tak ada? Semua orang di sekeliling memandangnya. Wajah Sophie menjadi lebih pucat. Dompet saya hilang. Dompet yang berisi 500 euro hilang. Dompet Sophie mengandungi lesen memandu Perancis, kad kredit, dan uang tunai 500 euro. Mungkinkah ia telah dicuri? Kata Sophie sambil menangis. Seluruh pasukan serta-merta diselubungi suasana cemas. Marie teringat Sophie pernah meletakkan bagnya di kakinya semasa di dalam taksi. Mungkin ia terjatuh di kaki tempat duduk taksi, kata Marie. Marie meminta bantuan daripada kaki tangan hotel. Kaki tangan itu melihat resit dan membantu menghubungi syarikat taksi. Syarikat taksi berjaya mengesan kendaraan itu dan bertanya kepada pemandu. Namun jawaban pemandu itu ialah tiada apa-apa yang dijumpai di dalam kereta. Rasa kecewa mula menyelubungi mereka. Sophie berkata dengan putus asa, habislah, ia telah dicuri. Namun, kaki tangan hotel itu dengan tenang mengambil langkah seterusnya. Dia segera menghubungi polis. Hasilnya, mereka mendapati dompet Sophie telah pun diserahkan ke balai polis sebagai barang hilang. Yang mengejutkan, dompet yang terjatuh di Jalan Bukit Bintang yang mereka lawati pada waktu siang telah dijumpai oleh seorang rakyat Malaysia yang baik hati dan diserahkan kepada polis. Sebaik sahaja mendengar berita itu, Marie dan rombongannya bersorak gembira. Sophie juga menunjukkan riak tidak percaya dan berkata dengan gembira, tak sangka boleh dapat balik. Selepas mengambil dompet itu dari balai polis, uang 500 euro, lesen memandu, dan kad kredit semuanya masih ada, tidak terusik. Perkara seperti ini tidak mungkin berlaku di Perancis, bisik Marie dengan mata terbeliak. Rakyat Malaysia memang sangat baik dan jujur. Mereka amat terharu dengan kejujuran masyarakat Malaysia dan tindakan pantas yang diambil. Selepas beberapa hari di Malaysia, Marie mula terbiasa dengan pemandangan dan kehidupan di sini. Semakin banyak dia berjalan, semakin kuat satu keyakinan di dalam hatinya. Malaysia, dari apa jua sudut pandangan, adalah sebuah negara yang makmur dan selamat. Kebersihan bandar, kesopanan penduduk, dan yang paling penting, kualiti hidup yang tinggi, menjadikan tanggapan ini semakin kukuh. Adakah ini benar-benar negara yang dibelenggu hutang? Keraguan yang pernah dipegangnya semakin pudar hari demi hari. Pada suatu hari, ketika Marie memikirkan perkara ini, misteri itu terungkai dalam perbualan dengan ketuanya, Moreo. Untuk menjawab keraguan Marie, Moro menerangkan keadaan ekonomi Malaysia dengan terperinci. Sebahagian besar hutang Malaysia dipegang oleh institusi keuangan domestik dan bank pusat, jadi ia sama sekali berbeza daripada pinjaman dari luar negara. Marie menunjukkan riak kurang faham tentang hutang yang dipegang oleh institusi keuangan domestik. Moro mengangguk dan menyambung, betul, Malaysia membuat pinjaman dalam mata wangnya sendiri, jadi risiko keingkaran atau kegagalan membayar hutang, seperti yang berlaku di luar negara, sebenarnya hampir sifar. Membuat pinjaman dalam mata wang sendiri, jadi tidak akan mungkir. Marie sedikit terkejut, karena di Prancis, dia sering mendengar tentang risiko tinggi negara meminjam dalam mata wang negara lain yang boleh membawa kepada krisis ekonomi. Dia menyadari keadaan ekonomi Malaysia sama sekali berbeza. Pinjaman dibuat dalam mata wang tempatan dan beredar di dalam negara. Oh, begitu. Jadi hutang Malaysia tidak perlu dirisaukan. Faham, Marie? Moro memberitahu Marie satu lagi aspek ekonomi Malaysia. Malaysia sebenarnya adalah salah sebuah negara yang mempunyai rizab pertukaran asing yang terbesar di dunia. Jadi, adalah satu kesilapan besar untuk menilai kekuatan ekonomi negara ini hanya berdasarkan jumlah hutangnya. Marie terkejut. Salah sebuah negara dengan rizab pertukaran asing terbesar di dunia? Saya sangkakan ekonominya tidak stabil karena hutang yang banyak, tetapi rupanya sama sekali tidak begitu. Dia akhirnya memahami kebijaksanaan dan kestabilan sistem ekonomi Malaysia. Dia belajar tentang pentingnya memahami intipati ekonomi dan tidak terpedaya oleh jumlah hutang di permukaan. Melalui penginapannya di Malaysia, Marie bukan sahaja didedahkan kepada aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh lapisan masyarakat Malaysia yang lebih mendalam.
Dia perlahan-lahan memahami bahwa sikap bertimbang rasa rakyat Malaysia adalah tunjang kepada keselamatan negara ini. Pada mulanya, Mari menyangka keselamatan yang baik adalah semata-mata hasil usaha polis atau mekanisme sosial. Namun, setelah memerhati tingkah laku harian rakyat Malaysia, dia menyadari bahwa ketertiban sosial di sini dijaga secara semula, jadi melalui sikap saling bertimbang rasa. Memahami bahwa sikap bertimbang rasa yang tidak disengajakan dan kelembutan terhadap orang lain akhirnya menyokong keselamatan yang menakjubkan ini, dia berasa amat terharu. Simbol kepada perkara ini ialah pengangkutan awam Malaysia. Mari mengalami sendiri bahwa kebersihan dan ketepatan masa pengangkutan awam Malaysia adalah pada tahap tertinggi. Di Malaysia, tidak menyusahkan orang lain di tempat awam adalah etika yang dianggap biasa dan telah sebati dalam diri. Setiap orang menghormati ruang untuk ketenangan. Terhadap sikap ini, Mari memuji, disiplin yang ketat dan keprihatinan yang mendalam rakyat Malaysia memang hebat. Selain itu, dia juga memahami bahwa di sebalik banyak perkhidmatan hebat yang dialaminya di Malaysia, terdapat kemesraan yang menjadi sebahagian daripada budaya Malaysia. Keprihatinan terhadap tetamu adalah menyeluruh dan diamalkan sebagai sesuatu yang lumrah. Kemesraan membentuk perkhidmatan dan masyarakat Malaysia, sedar Mari, dan rasa hormatnya terhadap Malaysia semakin mendalam. Maka, latihan Mari di Malaysia, bertentangan dengan jangkaan awalnya, membuahkan hasil yang amat memberangsangkan. Sebelum pulang, dia berbual dengan ahli pasukannya di lobi hotel. "Kita telah salah faham sepenuhnya tentang Malaysia," kata Mari. Sophie juga mengangguk setuju. "Betul. Kita sangka ia miskin karena banyak hutang, tetapi sebenarnya sama sekali berbeza. Negara ini mempunyai kemakmuran yang tidak dapat diukur dengan angka semata-mata." Morrow juga tersenyum puas. "Sebab itulah saya kata, kamu akan faham apabila tiba di sana. Melihat bahan rujukan sahaja tidak akan menunjukkan gambaran sebenar." Mari memandang pemandangan malam Kuala Lumpur yang luas di luar tingkap dan berkata dengan tenang, "Apa yang dianggap biasa oleh rakyat Malaysia, bagi saya yang datang dari luar negara, adalah satu siri kejutan yang berterusan. Asas budaya Malaysia yang dipuji di seluruh dunia berakar umbi pada kemesraan. Dan mungkin hati budi inilah yang melambangkan kemakmuran Malaysia." Ini adalah kisah kejutan dan keharuan Marie, seorang warga Prancis yang melawat Malaysia. Apa yang dianggap biasa oleh rakyat Malaysia adalah satu siri kejutan yang berterusan baginya. Selepas pulang ke negaranya, Mari berkata kepada rakan-rakannya, "Malaysia mempunyai kemakmuran dalam bentuk kehangatan dan timbang rasa yang tidak dapat digambarkan dengan angka. Saya rasa, walaupun zaman berubah, adalah penting bagi rakyat Malaysia untuk mewariskan kemakmuran ini kepada generasi akan datang." Apa yang dipelajarinya di Malaysia ialah gambaran sebenar sesebuah negara tidak boleh diukur dengan angka ekonomi semata-mata. Mari merenung secara mendalam tentang kesilapannya yang terburu-buru menghakimi Malaysia sebagai negara miskin hanya dengan melihat jumlah hutangnya. Kebersihan klia, keselesaan bas, layanan mesra di hotel, keselamatan di jalanan, kebersihan tandas awam, orang yang tidur di dalam LRT, dan yang paling penting, dompet yang hilang kembali tanpa kurang 1 sen pun. Kejujuran itu. Semua ini menceritakan kemakmuran sebenar Malaysia. Mari tidak akan lupa iklan 3D gergasi yang dilihatnya di Bukit Bintang. Pada saat itu, image Malaysia sebagai negara miskin di dalam hatinya runtuh sepenuhnya. Negara yang mampu menghasilkan iklan secanggih ini tidak mungkin miskin. Keyakinan ini disahkan oleh semua pengalamannya selepas itu. Sekembalinya ke negara asal, Mari dengan semangat baru menceritakan pengalamannya di Malaysia kepada rakan-rakan sekerjanya di Perancis. Kemakmuran sebenar Malaysia tidak boleh diukur dengan KDNK atau jumlah hutang. Sikap bertimbang rasa rakyatnya, keselamatan masyarakat, kebersihan, dan kemesraan, itulah harta sebenar Malaysia. Mendengar ceritanya, rakan-rakannya seorang demi seorang mula berminat dengan Malaysia. "Saya pun mahu pergi ke Malaysia." "Betulkah ia sebuah tempat yang begitu hebat?" Mari tersenyum dan menjawab, "Ya, pergilah dan kamu akan tahu. Ada banyak perkara yang tidak akan kamu fahami hanya melalui bahan rujukan dan angka." Kemudian, dia berkongsi perkara paling penting yang dipelajarinya di Malaysia. Kita tidak sepatutnya menilai sesuatu hanya berdasarkan maklumat di permukaan. Hanya dengan melihat dengan mata sendiri dan merasai dengan kulit sendiri, barulah kita akan nampak gambaran sebenar. Malaysia adalah tempat yang mengajar saya tentang perkara ini. Penilaian Maria terhadap Malaysia berubah sepenuhnya karena dia memahami mekanisme ekonomi di sebalik perkataan hutang, mengetahui kemakmuran sosial yang tidak dapat diukur dengan angka, dan yang paling penting,
merasai kehangatan hati budi rakyatnya. Asas budaya Malaysia yang dipuji di seluruh dunia berakar umbi pada kemesraan, dan hati budi inilah yang melambangkan kemakmuran Malaysia.